Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 6 jadual berkala. Subtopik 6.1 Pengelasan unsur. Dalam subtopik ini, terdapat 5 perkara yang perlu kamu kuasai, iaitu yang pertama, merumuskan semua jirim terdiri daripada atom. Kedua, membezakan antara atom dan molekul serta unsur dan sebatian. Ketiga, mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir dalam jadual berkala. Keempat, membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. Dan yang terakhir, menghargai unsur yang wujud dalam alam bagi membolehkan manusia menyusun ketertiban ini dalam bentuk jadual. Atom ialah zarah-zarah yang kecil dan diskrit dalam suatu jirim. Atom terdiri daripada 3 subatom, iaitu proton, neutron dan elektron. Proton dan neutron berada di dalam nukleus, manakala elektron beredar mengelilingi nukleus. Molekul pula adalah zarah neutral yang terbina daripada 2 atau lebih atom. Sebagai contoh, apabila 2 atom oksigen terikat bersama, ia membentuk molekul gas oksigen. Unsur. Unsur pula ialah bahan yang paling ringkas. Unsur kebiasaannya terbentuk secara semula jadi di bumi. Unsur tidak boleh diuraikan secara kimia kepada 2 atau lebih bahan yang lebih ringkas. Terdapat hanya satu jenis zarah dalam setiap unsur. Sebagai contoh, baldi zinc terdiri daripada unsur zinc. Ini kerana ia terdiri daripada satu jenis atom sahaja, iaitu atom zinc. Tabung oksigen mengandungi gas oksigen. Gas oksigen adalah sejenis unsur. Ini kerana molekul gas oksigen terdiri daripada satu jenis atom sahaja, iaitu atom oksigen. Manakala sebatian pula terdiri daripada 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Sebatian terhasil daripada tindak balas kimia. Sebatian boleh dihasilkan di dalam makmal atau terhasil secara semula jadi di sekeliling kita. Unsur-unsur dalam sebatian tidak boleh dipisahkan secara fizikal, namun ia boleh dipisahkan secara kimia, iaitu dengan menggunakan tenaga elektrik. Dinamakan sebagai proses elektrolisis. Contoh-contoh sebatian ialah garam, iaitu natrium klorida. Unsur-unsur dalam sebatian natrium klorida ialah natrium dan klorin. Kedua, cengkerang atau kalsium karbonat. Unsur-unsur dalam sebatian kalsium karbonat ialah kalsium, karbon dan oksigen. Dan yang terakhir adalah gula atau glukosa. Unsur-unsur dalam sebatian glukosa ialah karbon, hidrogen dan oksigen. Gambar rajah berikut adalah gambar rajah bagi sebuah jadual berkala. Jadual berkala ialah jadual unsur yang disusun mengikut urutan nombor proton menaik dari kiri ke kanan. Jadual berkala terdiri daripada 18 kumpulan unsur. Kumpulan 18 juga dikenali sebagai kumpulan gas nadir atau gas adi. Terdapat maklumat mengenai unsur dalam jadual berkala, iaitu nombor proton, simbol unsur, nama unsur dan jisim atom relatif. Jadual berkala juga boleh dikelaskan kepada unsur logam, unsur bukan logam dan unsur separa logam. Contoh unsur separuh logam ialah germanium dan silikon. Unsur-unsur itu dikelas sebagai unsur separuh logam kerana mempunyai kedua-dua ciri logam dan bukan logam. Berikut pula adalah perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Pertama, perbezaan dari segi kekilauan permukaan. Apabila digosok dengan kertas pasir, rod kuprum akan berkilau, manakala rod karbon tidak berkilau. Maka, sifat bagi logam adalah berkilau, manakala bukan logam pudar. Kedua, dari segi kemuluran. Dawai kuprum boleh dibengkokkan, manakala grafit pensel patah apabila cuba dibengkokkan. Maka, sifat bagi logam adalah mulur, manakala sifat bagi bukan logam adalah rapuh. Ketiga, keboleh tempaan.
Kepingan besi menjadi leper apabila diketuk, manakala kepingan sulfur akan pecah dan hancur apabila diketuk. Maka sifat bagi logam adalah boleh ditempa, manakala sifat bagi bukan logam tidak boleh ditempa. Seterusnya, dari segi kekonduksian elektrik. Apabila rod besi disambungkan dengan klip buaya, maka jarum emitter terpesong. Manakala apabila rod sulfur disambungkan dengan klip buaya, maka jarum emitter tidak terpesong. Maka sifat bagi logam ialah mengkonduksi elektrik, manakala bahan bukan logam bersifat tidak mengkonduksi elektrik. Seterusnya, dari segi kekonduksian haba. Masa untuk paku tekan jatuh apabila rod besi dipanaskan adalah lebih singkat berbanding rod karbon. Maka sifat bagi logam adalah pengalir haba yang baik, manakala ciri bagi bukan logam adalah pengalir haba yang lemah. Dan yang terakhir adalah dari segi takat lebur. Suhu bagi serbuk timah menjadi cecair atau melebur adalah lebih tinggi berbanding serbuk sulfur. Maka sifat bagi logam adalah mempunyai takat lebur yang tinggi, manakala bukan logam mempunyai takat lebur yang lebih rendah.